Jadi jika anda mengikuti kami dari awal Ustaz tadi, anda tahu kita bincangkan berkenaan dengan Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia ataupun MATA ingin memperhebatkan pasaran pakej pelancongan kesihatan khasnya dalam perubatan dermatologi dan estetika untuk menarik lebih ramai pelancong. Pakej tersebut dilihat sebagai pasaran pelancongan perubatan yang sangat unik dan mempunyai potensi yang sangat besar. Sekarang saya ingin berbincang dengan Presiden Persatuan Perubatan Estetik Malaysia, Dr. Chin Shih Chun. Dr. Chin, terima kasih kerana menyertai kami dalam Buletin Awani pada hari ini. Seperti yang saya bertanya kepada Datuk Presiden MATA sebentar tadi, Doktor, adakah pakar-pakar kita bersedia dan malah adakah kita mempunyai cukup pakar dalam dermatologi dan estetika untuk kita sekarang ini mencuba strategi baru untuk position Malaysia sebagai destinasi pelancongan perubatan khasnya dermatologi dan juga estetika? Terima kasih ya. Sebagai seorang pengawal perubatan estetik, saya sangat gembira, excited lah dengan pengumuman itu. Pada pendapat saya, ini adalah satu langkah positif ke hadapan. Banyak negara telah pun mewujudkan pelancongan kesihatan dalam sektor perubatan estetik. Seperti yang kata Datuk Khalid tadi, Korea, Taiwan dan tidak kalah ya jiran kita Thailand, mereka telah lebih established di dalam bidang ini. Saya rasa sudah tiba masanya kita meneroka dan meneruskan usaha ini dengan bersungguh-sungguh. Ini akan membantu aliran masuk wang mata asing ke negara Malaysia. Adakah kita mempunyai human capital dan kepakaran yang cukup, Doktor, untuk kita mengejar matlamat ini? Pengamal perubatan estetik telah pun lama bersedia untuk menerima pelancong perubatan dari luar negara. Malah ramai pakar bedah plastik dan juga pengamal estetik perubatan telah pun menerima dan merawat pesakit-pesakit dari luar negara sejak lebih dari 1 dekad yang lalu. Saya sendiri pernah merawat pesakit-pesakit dari United Kingdom, Perancis, Belanda, Australia, New Zealand, China dan juga ramai dari Singapura dan Indonesia. Walaupun pandemik ini telah memperlahankan segmen pesakit ini, tetapi ia telah pun meningkat balik semula sejak pembukaan balik sempadan kita. Di Malaysia, amalan perubatan estetik dikawal dengan baik oleh Kementerian Kesihatan. Ianya melibatkan pakar bedah plastik, pakar dermatologi, pengamal perubatan estetik dan juga pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan sendiri. Ini adalah untuk memastikan latihan, amalan dan juga pengesahan kelayakan doktor estetik. Yang paling utama seperti kita tahu ialah keselamatan pesakit yang dirawat. Seperti yang kita berbincang tadi dengan Presiden MATA, Doktor, cabaran utamanya dilihat adalah persaingan. Doktor juga sebut Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan sebagainya, mereka sudah lama bertapak sebagai antara destinasi pelancongan perubatan estetik. Dan Malaysia kini mahu masuk ke dalam permainan ini dan mereka perlu bukan sahaja bergaul dengan semua negara ini tapi mengalahkan mereka. Dan nampaknya seperti yang Presiden MATA sebut sebentar tadi, strategi utama untuk stand out dalam kalangan negara-negara yang sudah lama establish ini adalah kita mahu sasarkan kos yang rendah berbanding semua. Itu advantage yang Malaysia mahu sasarkan. Selaku seorang pengamal perubatan estetik, adakah doktor merasakan ini satu perkara yang munasabah dan boleh kita capai, iaitu kita ingin memastikan kualiti itu ada tapi kos itu rendah berbanding dengan negara-negara jiran. Adakah ia boleh dilakukan? Ya, saya rasa boleh sebab mata wang kita ni masih lagi kompetitif ya kalau dibandingkan dengan mata wang asing seperti Singapura. Jadi saya rasa kita masih kompetitif di dalam perkara ini. Dan juga kualiti yang diberikan oleh pengamal perubatan estetik dan juga pakar-pakar dermatologi ataupun pakar bedah plastik adalah setimpal ya dengan harga yang ditawarkan. Ya. Jika kita mula tawarkan dan ketengahkan perubatan estetik dan dermatologi untuk lebih ramai pelancong bergerak ke hadapan, adakah ia akan menolak naik kos rawatan dermatologi ini bagi rakyat Malaysia? Saya rasa tidak sebab kos yang kita tawarkan kepada rakyat Malaysia adalah sama saja dengan kos yang kita beri kepada pelancong-pelancong asing. Untuk faham macam tu ya. Untuk fokus pada jangka panjang, Doktor, soalan terakhir sebelum kita berpisah. Melihat kepada ini sasarannya,
adakah ada keperluan untuk kita lihat jauh sedikit ke upstream, huluan, untuk kita menghasilkan lebih ramai pakar dermatologi dan estetika di Malaysia, termasuk mungkin mengubah modul pembelajaran di universiti-universiti sekarang, kerana saya faham dan saya lihat setakat ini mungkin kurang perhatian diberikan untuk menghasilkan ramai pakar estetik dan dermatologi. Adakah sudah tiba masanya untuk kita lihat ke arah itu jika kita mahu jadikan ini sebagai salah satu enjin penjana dan penyumbang pada ekonomi kita? Saya rasa kita telah mula ya, sejak dari 10 tahun yang lalu kita telah pun menawarkan banyak latihan-latihan untuk doktor estetik ya, telah dijalankan, dan juga kerajaan sendiri telah pun membuat sesuatu peperiksaan yang dinamakan LCP, Letter of Credential and Privileging, di mana doktor-doktor yang nak masuk dalam aliran ni, mereka perlu ambil peperiksaan dan disahkan, dan jadi mereka yang telah lulus akan dinamakan doktor yang bertauliah di dalam bidang estetik. Terima kasih Dr. Chin Shih Chun, Presiden Persatuan Perubatan Estetik Malaysia. Dan Puteri Nawani berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.